Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus istiqamah untuk menimba ilmu, mendapatkan ilmu. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada hari ini pelajar tahun 4 kita akan bincangkan tentang pelajaran ibadah berdasarkan buku teks kafa yang telah kita pelajari sebelumnya, yang telah habis, sukatan pelajaran yang telah habis, dan saya telah hantar kepada kamu soalan latihan untuk kamu buat, dan hari ini insya-Allah kita akan perbincangkan soalan latihan tersebut. Kamu boleh lihatlah jawapan yang telah kamu buat tu sama ada betul atau tidak. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita memahami daripada maksud soalan yang dikehendaki yang saya berikan kepada kamu, insya-Allah. Baik, pada soalan pada muka surat yang saya bagikan itu, pada muka surat pertama pada kertas soalan ini, iaitu soalan 1 hingga 10, jawab soalan berikut dengan bulatkan pada jawapan yang difikirkan betul. Itu arahan. Mana pelajar-pelajar juga kena memahami arahan soalan-soalan dalam peperiksaan. Kalau dia suruh bulatkan, mana bulatkan pada tempat yang sepatut dia bulatkan. Bukannya tanda pangkah ke ataupun right. Tanda betul ataupun pangkah, tak. Tapi bila dia katakan suruh bulatkan, mana bulat pada alif, ba atau jim umpamanya. Baik, insya-Allah kita mulakan pada perbincangan kita pada soalan yang pertama, iaitu berhubung dengan solat Jumaat. Solat Jumaat hendaklah ditunaikan oleh sekurang-kurangnya 40 orang yang ... di kawasan tertentu. Baik. Soalan dia berhubung dengan dalam ilmu fiqh, dalam mazhab kita Imam Syafi'i menetapkan sekurang-kurangnya untuk syarat sah Jumaat itu ialah mestilah dihadiri oleh orang lelaki yang baligh, sekurang-kurangnya 40 orang. Lelaki yang baligh sekurang-kurangnya 40 orang. Masalahnya lelaki yang macam mana? Solat Jumaat ini khusus kepada orang lelaki sahaja, tidak termasuk perempuan. Baik, lelaki yang telah baligh, yang telah cukup umur, yang sekurang-kurangnya syarat sah Jumaat itu ialah 40 orang mesti dihadiri. Jadi orang lelaki yang bagaimana? Pada alif musafir, ba bermuqim, jim bermastautin. Maknanya para pelajar kena memahami apa maksud musafir, apa maksud bermuqim, apa maksud bermastautin. Baik, kalau kata alif itu musafir, iaitu orang yang keluar daripada kampungnya, daripada qaryahnya, dengan tujuan untuk pergi ke suatu tempat dengan jarak yang jauh, yang lebih daripada 2 marhalah, itu dianggap musafir. Itu orang yang dianggap musafir ya bila mana dia keluar daripada kampung dia, daripada qaryah tempat dia tinggal, lalu perjalanan tersebut melebihi 2 marhalah yang kita sebut lebih kurang 90 km, itu dianggap dia musafir. Adakah orang-orang yang musafir itu diwajibkan untuk dia menunaikan Jumaat? Lokal pelajar kena ingat balik apa yang telah kita belajar sebelum ini. Baik, bermuqim maksudnya orang yang tinggal di suatu tempat ataupun qaryah, tetapi dia masih ada cita-cita untuk berpindah. Dia belum tetap lagi duduk di situ. Dia duduk di situ lebih daripada 3 hari, tetapi dia masih ada cita-cita untuk berpindah. Itu dikatakan dia bermuqim. Baik, jim bermastautin. Bermastautin artinya orang yang duduk di satu tempat ataupun qaryah, lalu dia tetap di situ. Tidak ada cita-cita dia untuk berpindah ke tempat lain lagi dah. Itulah yang dianggapkan bermastautin.
Jadi lelaki yang macam mana? Yang telah baligh, yang wajib untuk menunaikan solat Jumaat, yang menjadi syarat sah kepada solat Jumaat tersebut. Jawapannya ialah orang yang bermastautin. Artinya orang yang telah menetap di satu qaryah tersebut yang tak ada cita-cita untuk berpindah. Orang inilah yang dianggap sebagai orang yang dibilang sebagai ahli Jumaat 40 orang ni. 40 orang ni ialah orang yang terpilih, yang dipilih disenaraikan sebagai ahli Jumaat. Sebagai salah satu daripada syarat sah untuk melaksanakan Jumaat itu mestilah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang baligh, yang bermastautin. Soalnya, adakah orang bermukim tu tak wajib solat Jumaat? Wajib. Wajib, tetapi dia tidak masuk dalam senarai 40 orang yang menjadi syarat sah Jumaat tersebut. Itu pelajar kena faham. Baik. Maknanya jawapan di atas solat yang pertama ini, solat Jumaat hendaklah ditunaikan oleh sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin di kawasan tertentu ataupun di qaryah tertentu. Itu jawapan dia, bermastautin. Mana soalan ini berhubung dengan syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat. Baik, soalan kedua. Golongan yang wajib solat Jumaat ialah lelaki yang telah baligh, yang ... di kawasan atau qaryah tertentu. Apa jawapannya? Jawapannya alif, bermusafir, ba, bermukim, jim, bermastautin. Jadi soalan yang kedua ini berhubung dengan masalah syarat wajib Jumaat. Hak tadi, soalan yang pertama tadi syarat sah Jumaat. Syarat sah solat Jumaat itu. Jadi syarat wajib bagi solat Jumaat itu kepada siapa? Disebut di sini lelaki. Lelaki yang telah baligh, yang bermusafirkah, yang bermuqimkah, atau yang bermastautin. Makna jawapannya saya sebutkan tadi ialah orang yang bermuqim. Artinya dia telah tinggal tetap di satu tempat. Walaupun dia ada bercita-cita untuk berpindah. Kemudian orang yang bermastautin, maknanya orang dua golongan inilah yang wajib untuk melaksanakan ibadah solat Jumaat. Tapi yang menjadi syarat wajib solat Jumaat itu ialah orang yang bermukim. Orang yang bermukim juga wajib untuk dia solat Jumaat walaupun dia ada cita-cita untuk berpindah ke tempat lain. Mana yang terkeluar di sini, yang bukan jawapannya ialah orang yang musafir. Orang musafir ni tidak wajib Jumaat. Ke atasnya bila mana dia keluar musafir. Dan maknanya ba dan jim adalah dua golongan yang dia wajib untuk solat Jumaat. Cuma dalam soalan ini solat wajib Jumaat itu adalah solat khusus kepada lelaki yang bermukim dan bermastautin. Itu syarat wajib. Syarat wajib. Mana jawapan yang tepat di sini ialah bermukim. Dalam soalan yang di atas tadi sebut tadi adalah untuk jawapan pada orang yang bermastautin. Bukan maksud orang bermastautin tu bila kata syarat wajib solat itu tak masuk pula. Tak. Mana dia masuk kedua-duanya. Tapi khusus pada soalan ini adalah berhubung dengan syarat wajib solat itu ialah lelaki yang bermukim. Mana yang menetap, yang tidak bermustafir. Maknanya tidak bermusafir. Terkeluar daripada lelaki yang tidak wajib Jumaat itu ialah orang yang bermusafir. Mana tidak wajib Jumaat ke atasnya. Maknanya dia boleh melaksanakan solat Zuhur pada hari Jumaat, dan kalau dia dalam keadaan musafir, mana dia boleh melakukan solat tersebut secara jamak, mana menghimpunkan Jumaat dengan menghimpunkan solat Zuhur dengan Asar pada hari Jumaat. Baik, soalan yang ketiga di antara berikut adalah rukun-rukun solat. Kita kena ingat ni, rukun-rukun solat wajib fardu ain. Untuk kita ingat, rukun solat ada 13. Baik, mana di antara perkara-perkara yang dinyatakan ini merupakan rukun solat? Baik, alif, membaca tasyahud awal. Ba, membaca doa kunut. Jim, membaca tasyahud akhir. Alif, membaca tasyahud awal. Tasyahud awal iaitu bacaan yang perlu kita baca selepas rakaat yang kedua. Sebelum kita naik pada rakaat yang ketiga. Itu tasyahud awal. Dia bukannya rukun solat. Dia adalah sunat ab'ad. Dia sunat ab'ad. Tasyahud awal. Baik. Ba, membaca doa kunut. Iaitu doa yang dibaca
pada rakaat yang kedua dalam solat subuh. Sebelum kita turun sujud. Maknanya selepas kita rokok, i'tidal, dalam keadaan kita i'tidal, disunat kita membaca doa kunut dalam solat subuh. Itu juga adalah hukumnya sunat ab'ad, bukan rukun solat. Baik, jim, membaca tasyahud akhir, iaitu membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Itu adalah rukun solat. Jadi jawapannya adalah jim. Jim. Membaca tasyahud akhir ini adalah rukun qauli, iaitu rukun perkataan yang mesti dibaca. Yang mesti digerakkan lidah dan mulut kita untuk membacanya. Jangan tak gerak lidah, tak bergerak mulut. Itu dia kata baca dalam hati. Baca dalam hati tidak sah. Dalam hati tak ada bacaan. Itu gerak hati, niat. Baik. Itulah jawapan pada soalan yang ketiga, iaitu membaca tasyahud akhir. Baik. Saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk perbincangan kita pada 3 soalan yang telah saya berikan ini. Semoga para pelajar boleh tengok adakah para pelajar jawab betul dengan apa yang saya terangkan ini, insya-Allah. Kita akan sambung pada pelajaran-pelajaran yang lain pada waktu-waktu yang lain, insya-Allah. Sekadar itu untuk kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.